Okey, seterusnya kita nak menentukan sesaran suatu zarah daripada fungsi hal laju melalui kaedah pengamiran. Okey, jadi dari sesaran nak pergi hal laju kita guna pembezaan. Okey, sekarang nak dari hal laju pergi sesaran kita buat guna pengamiran. Okey, mungkin tak faham tak apa, saya ulang balik. Okey, so V sama dengan ds per tt. Tadi saya dah cakap kan. Okey, hal laju ialah kadar perubahan sesaran terhadap masa kan. Okey, so kalau kamu tengok sini. Okey. So, V sama dengan ds per dt. Dt ni saya pindah ke atas. Lepas tu saya tambah ular. Ular makan telur kan. Jadi S sama dengan ini. So, sesaran ialah pengamiran hal laju. Okey tak macam itu? Tak apalah, kita tengok contoh 6 lah Suatu zarah bergerak di sepanjang satu garis lurus dari satu titik tetap O hal laju V. Zarah itu pada masa T saat selepas meninggalkan O diberi oleh V sama dengan 4T tolak 8. A. Ungkapkan sesaran zarah itu dari O dalam sebutan T. Okey. So, langkah pertama Langkah pertama. Okey. V sama dengan 4T tolak 8. Okey. Tadi saya dah cakap kan. S sama dengan pengamiran TT kan. So, S sama dengan 4T tolak 8 TT. Okey. Kalau kamu tak biasa macam gitu, kamu boleh tulis macam gitu juga. ds per TT sama dengan 4T tolak 8. DT pindah. Boleh juga tak ada masalah. Sebab ada orang dia tak boleh hafal ni. Nota ni dia tak boleh hafal. So, lepas tu tambah ular. Ular makan telur. So, S sama dengan 4T tolak 8 TT. Boleh juga, tak ada masalah. Dapat sama je. Okey. So, kita dah boleh start buat pengamiran. Okey, pengamiran. Okey, 4T kuasa 2 per 2 tolak 8. T campur C. Jangan lupa tambah C. Sebab dia tak ada limit lagi. So, ringkaskan 2T kuasa 2 tolak 8T campur C. Okey, lepas tu, kita kena baca balik soalan. Sebab nak cari nilai C. Okey. Satu zarah bergerak di sepanjang garis lurus itu titik tetap O. Zarah itu pada T selepas meninggalkan O ialah ini. So, pada masa T, okey, T sama dengan kosong, dia ada sesaran tak? Tak ada. S sama dengan kosong. Kalau kamu baca balik semula. Okey, bergerak di sepanjang dari satu titik tetap. So, semasa T sama kosong, S memang kosong. Sebab dia dari satu titik asal O tu. So, tak adalah. Selepas meninggalkan O, baru ada. Okey, so T sama kosong, S sama kosong. Okey, so kita masukkan kosong-kosong ni dalam untuk cari C. So, kosong sama dengan 2 darab kosong kuasa 2 tolak 8 darab kosong campur C. So, C sama kosong. Okay, so S sama dengan 2T kuasa 2 tolak 8T. Okay, baru siap A sahaja. Baru siap A. Okay, macam nak buat B? Cari sesaran zarah itu dari O apabila berada dalam keadaan pegun. Okay. Masih ingat tak saya cakap? Kalau pegun, V sama dengan kosong. Okay, kalau pegun, kita buat catatan sikit. V sama dengan kosong. Yang ini hal laju sama dengan 4. Okay, so ini V sama dengan 4. Okay. Apakah dua maklumat ni? Dua maklumat ni kita nak cari T. Faham maksud saya? Kita nak cari T sebenarnya. Ada dua maklumat ni, kita nak cari T. Okay. So, B1 dululah. B1 dulu. Okay. V sama dengan kosong. Okay. 4T tolak 8 sama dengan kosong. So, 4T sama dengan 8. T sama dengan 2. Dapat ni buat apa? Nak cari sesaran. Okay. Sesaran tadi saya dah dapat. Okay. S sama dengan 2T tolak 8 kan. So, S sama dengan 2 darab 2 kuasa 2 tolak 8 darab kuasa 2. Okay. Sama dengan 2 darab 4 tolak 16. Okay. Dapat negatif 8. Okay. So, zarah itu ialah di sebelah kiri tau sebab negatif 8 ni. Semasa dalam keadaan pegun. Okey, lepas tu yang kedua. V sama dengan berapa tadi? V sama dengan 4. Apa fungsi dia?
Kita nak cari masa T So 4T tolak 8 sama dengan 4. 4T sama dengan 12. T sama dengan 3. Okay, lepas tu ini T ni kita masuk dalam fungsi S tadi. Okay, fungsi S tadi lah ini 2 darab 3 kuasa 2 tolak 8 darab 3. Okay. 2 darab 9 tolak 24. So, sama dengan negatif 6. Ini pun dekat sebelah kiri juga. Okay, sebab dia negatif 6 meter. Okay, seterusnya. Dah siap? Seterusnya, tentukan jarak yang dilalui oleh zarah itu dari ketika berada dalam keadaan pegun sehingga ketika lajunya mencapai 4 meter per saat. Okey, so maksudnya nak tentukan jarak dari sini ke sini. Okey, kalau kita tengok sini. Okey, kita boleh lukislah garis nombor. Okey, dia ada negatif 6. Masa negatif 6. Bukan masa. Dia masa T sama dengan 3. Okey, T sama dengan 3. Sesaran dia. Okey, sesaran dia negatif 6. Betul tak? Okey, semasa masa T sama dengan 2, sesaran dia ialah negatif 8. Okey? Boleh nampak beza tak? So, beza sini jarak. Dia nak cari jarak antara sini. Macam mana cari jarak beza sini? Senang je. Okey, negatif 6. Okey, tolak negatif 8. Macam tu je. Okey, so C jarak. Okey, yang dilalui. Sama dengan. Okey, so T3 ialah sesaran yang kemudian kan. So, yang kemudian tolak yang awal kan. Ini masa kedua, ni masa ketiga kan. So, negatif 6 tolak negatif 8. So, dapat 2. So, jarak dia 2. Jarak dia 2. Betul lah. Tengok guna mata pun nampak. Jarak dia 2 je. Sesaran negatif 6 dengan negatif 8. Jarak dia 2. Dah siap. Macam itu. Boleh?